A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Pengerusi, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan patutlah saya perasan banyak bona bendera hilang. Dah baik tudung pun. Alhamdulillah kan. Pola semangat kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan yang sebenar yang kita nak kejar kan, adalah kemerdekaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya disebut barang siapa kan, barang siapa yang Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala takkan Nabi sebut, Allah takkan memberikan dua keamanan dan dua ketakutan. Tapi Allah berikan apa? Allah berikan barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan amankan dia di akhirat. Tetapi barang siapa yang aman di dunia, maka Allah akan takutkan dia di akhirat. Jadi takkan dapat dua keamanan, takkan dapat dua ketakutan. Satu takut, satu aman. Itu sebab disebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebab apa penjara? Ini cerita kemerdekaan tadi. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab itu tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Ada je sekatan-sekatan dan larangan. Tetapi Islam itu mudah. Tapi bukanlah untuk diambil mudah. Tapi barang siapa yang merasakan dunia ini penjara, dia akan rasa sebebas-bebasnya di akhirat besok, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita bawa bab 8, bertaubatlah. Bertaubatlah ya. Taubat banyak-banyak. Yang taubatlah banyak-banyak. Kan? Melainkan kita confident. Melainkan kita confident yang kita ni tak ada dosa. Okey je, tak ada dosa pun okey je. Daripada awal tahun sampai sekarang tak ada. Semua orang mesti ada dosa sebab kita bukannya sempurna kan? Yang mana kita lihat dalam bab taubat ini juga dikaitkan dengan hijrah. Imam Malik kata salah satu ciri-ciri hijrah adalah berubah, berpindah daripada keadaan kita berdosa kepada keadaan yang tidak berdosa. Minta ampun dengan Allah, menyucikan diri kita. Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Memang tak ada dalam buku tu. Tu saya potik daripada luar tu. Mana tak ada. Sabar. Kan? Jadi pada yang belum ada buku tak apa, nanti order balik semula ya. Saya pun baru malam tadi cek Ibnu Abbas rupanya paginya. Ya. Seronok rasa bila dapat ceramah walaupun duduk jarak-jarak kan. Ya. Sekarang ni senang betul nak dapat 3 saf. Sebab dah jarak-jarak kan, ke masjid surau senang dah kan. Saya masa mula-mula tu PKP tu kan, yalah selama ni heboh dia sibuk sana kemari, travel satu Malaysia. Bila PKP travel satu rumah, mana sudut dalam rumah tu tak pernah buat live, semua buat live. Kejap dapur, kejap depan, kejap belakang. Lepas tu sekali tu saya pun tukar angin pergi ke rumah mak saya. Mak saya tak jauh 15 minit dari rumah saya tu. Buat live kat situ, buat kat luar. Dekat depan surau kat rumah mak saya tu, dia ada garaj. Kat garaj tu nampaklah pemandangan belakang tu, nampak pokok.
menghijau kan. Daripada kuliah subuh tu makin lama makin orang makin nampaklah cantik belakang. Tapi cabaran ni orang kampung lalu. Asal lalu tin. Jadi itulah cabarannya kan. Lepas tu bila dapat first saya ceramah dekat Jabatan Kota Negara, dapat ceramah balik. Itulah first time ceramah balik semula. Bila saya bagi salam, saya kata boleh tak tolong jawab salam saya lagi. Dah lama tak dengar orang jawab salam ni. Dia cakap seorang-seorang kan. Pernah sekali tu saya buat live untuk Kementerian Pelajaran. 2 jam saya ceramah. Rupa tak on. Orang sana pun nunggu pula tak mula-mula ni kata kan. Sudah potong tulang sekali lagi benda yang sama 2 jam. Itu cabarannya kan. Tak ada tekan dah tak ya on pun lah macam-macam lah kan. Jadi itu ujian Allah bagi ke kita. Jadi bertaubat adalah wajib bagi setiap Muslim. Allah SWT telah berfirman, wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kan? Surah At-Tahrim ayat 8. Apa maksud taubat nasuha? Taubat nasuha ni pertama tahu baik salah. Yang kedua menyesali perbuatan itu. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Taubat nasuha. Tapi makna ditambah dengan satu ciri pada tiga-tiga tu. Kan pertama sadar. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam tak ulang. Tapi dia ada tambahan untuk tiga-tiga tu. Dengan sesungguh-sungguhnya. Menangis ada. Macam tu lah. Nasuha ni memang betul-betul tak ada. Dan tak nak buat lagi dah. Dan tak nak ngumpet lagi dah. Cukup lah. Kan? Aduh mulut ni. Aduh. Macam tu kan. Kadang macam tu kan. Macam mana pakai emas macam tu terkeluar cakap itu. Kan? Apatah lagi tak pakai emas. Dengan gaya-gaya muka sekali. Kau tahu tak? Tak sangka betul-betul. Kan? Jadi semua orang berdosa. Jadi kalau dah bertaubat tapi dosa kat lagi, Nabi cakap taubat lagi. Itu dia kan. Jadi kita memang baik salah dengan suami, salah dengan anak pun ada, anak dengan mak ayah pun ada kan. Macam tu. Buat taubatlah banyak-banyak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa tidak suka berjumpa Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Makna minta dengan Allah betul-betul. Allah suka, banyak kali minta lagi Allah suka. Allah Ta'ala sangat cemburu pada orang yang boleh minta dengan manusia tapi tak minta dengan Allah. Cemburu Allah kayak gitu. Minta dengan manusia banyak kali, berkali-kali minta dengan manusia, lama-lama fed up dah. Dia minta duit. Kau boleh tak jangan minta dengan dia lagi? Nampak? Sampai masa orang marah. Kan? Nak minta bantuannya lah YB minta tolongnya YB ni minta tolong kau, asyik kau yang bagilah orang lain pula. Sampai masuk. Tapi dengan Allah mintalah banyak kali, berjuta-juta kali mintalah selagi boleh minta. Jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita setiap masa. Allah bagi ni nikmat. Saya tengok nikmat Allah bagi. Dapat lagi kuliah, nikmat. Dapat pakai bendera, nikmat. Bukan senang nak dapat duduk depan. Asal awal aku berapa sampai tadi ni? Ada berapa sampai ni? Aku tu yang duduk depan ni lah. Aku apa? Maghrib belum tadi? Subuh tadi dah sampai, dah standby dah. Jangan ambil tempat dan kena. Ada orang nak joki datang lamik dapat duduk kat kerusi. Contoh. Kan? Adalah kan? Maknanya ada nikmat Allah bagi. Lepas tu adalah katalah tiba-tiba adalah jamuan. Nikmat lagi Allah bagi. Kita tak minta pun. Memang ada pula tu, dan baru teragak nak makan tercanai. Aduh tercanai sebenarnya. Contoh. Kadang-kadang ada macam tu, tapi kita terlupa. Semua tu dari Allah. Allah izinkan. Kita fikir orang yang siap hantar, Allah izinkan. Gelas ni kalau kita kata ni dan aidan dah. Ni ayahku tu.
Pernah tak pegang, terlapih pada tangan. Wah, macam ni apa kan? Jatuh, pecah. Itulah air yang terakhir. Macam nak cakap apa? Jadi mak kata nak bagi tahu sesungguhnya yang kek tangan pun kalau Allah Ta'ala kata bukan kita punya, tak dapat kat kita. Mintalah dengan Allah selalu. Jadi apa makna taubat ni sebenarnya? Kita sebut taubat, apa makna taubat? Ada beberapa makna taubat. Nah, tu tak ada dalam buku tu. Ni tambahan. Makna taubat adalah ar-ruju' minaz zambi, yang bermaksud kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Ketaatan. Zunubi kan kita bilang ilahi lastulil firdausi la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi nak taat balik fa innaka ghafiruz zambil lagi azim, ya kan? Dan di mana kita taubat macam-macam cara. Astaghfirullah, taubat juga tu. Dia bukan marah ya. Astaghfirullah, makna kita ni minta ampun dengan Allah sebelum kita marah tu. Bukan kita gunakan benda tu untuk marah. Kan? Bawa astaga apa tu orang tua tu cakap. Kan? Astaga tak ada. Jangan buat pula. Astaghfirullah, kan? Ada pula astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Lepas sembahyang buat. Tu paling baik sekali tu, kan? Boleh buat. Ya. Dan paling elok sekali, yang paling banyak kita boleh buat lepas isyak sebelum tidur sambil baring. Banyak boleh buat tu. Astaghfirullah innallaha kana. Dah pagi asal banyak lepas macam tu yang cakap sebelum tidur tu. Ya, istighfar. Begitu juga maksudnya juga taubat ini, orang bertaubat pada Allah ialah orang kembali daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Dan begitu juga seseorang dikatakan bertaubat kalau dia mengaku dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Okey, sambung buku tu. Pengertian fasik itu ada dua macam. Pertama fasik kafir, keduanya fasik fajir. Fasik kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari petunjuk dan masuk dalam kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, lalu ia meninggalkan perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Yakni dia telah membangkang, melawan terhadap perintah Tuhannya untuk beriman. Mana Allah suruh beriman tu dia tak nak. Dia ni memang kafir betul-betul. Fasik fajir pula ialah orang yang minum arak, makan benda haram, berzina, maksiat pada Allah, keluar dari jalan ibadah, masuk dalam kemaksiatan tapi tidak sampai kepada batas syirik. Dia Islam. Dia mengaku dia Islam tapi buat benda-benda lain. Dia buat benda-benda yang tak elok. Main judi, dia tahu benda tu salah. Zina, minum arak, apa lagi, kan? Macam-macam lah kan. Ambil duit haram dan sebagainya. Perbezaan keduanya adalah fasik kafir tidak akan diampunkan kecuali dengan bersyahadah dan bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Sedangkan fasik fajir masih boleh diampunkan dengan bertaubat dan menyesal sebelum dia mati. Kan? Jadi makna kata minta ampun dengan Allah banyak-banyak selagi boleh minta ampun. Tu sebab kalau kamu hidup pagi, Nabi kata jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Jadi itu sebab selagi boleh minta ampun, minta ampun. Tu sebab kita dilazimkan. Kita dilazimkan bila lepas sembahyang, abang pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim alazim, tu istighfar. Dan begitu juga kalau ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi kita, wahai Muhammad,
tak pernah aku tengok umat kau. Umat kau lah yang paling masakin sekali. Kenapa miskin? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak ngaku? Ngaku. Sebab kita semua sikit-sikit, dia tak buat banyak. Istighfar pun 3 kali ya, tapi buat. Tu Nabi kata, aku paling suka umatku. Nabi sayang kat kita. Nabi bagi standard yang paling rendah. Aku paling suka umatku beribadah walaupun sedikit tapi berterusan. Tu sebab sedekah RM1 je, tapi hari-hari tak apa. Bagi 10,000, itulah sekali. 10 tahun tak bagi dah. Kan? Jadi mana biar dia berterusan. Dia zikir sikit-sikit pun tak apa. Macam sahabat Nabi, istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Kita lepas semayang, cuba kalau buat 10 kali, buang itu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lebih lah 3 kali imam ni. Time ni lah kau nak banyak. Dia marah. Dalam hati dia tak cakap. Tapi itulah dia. Kalau kita tengok bab istighfar ni, diajar oleh Nabi Ibrahim, suruh umat kau tu. Nabi Ibrahim kata, umat kau ni dah kuih koreng, umur tak panjang, pemalih beribadah. Suruh dia tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah yang disebut la haula wala quwata illa billahil azim. Atau satu pandangan lagi kata subhanallah hamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu sebab siapa yang ikut sembahyang jemaah, dia tunggu sampai habis, sampai imam sebelum doa. Biasanya sebelum doa kita akan baca haula wala quwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Kita doa kan. Macam tu. Itu sebab jangan kita tergesa-gesa. Kan? Akan tiba masanya umatku dia semayang tapi sebenarnya dia tak semayang pun. Tak apa kau jauh pun tak tahu. Bakal capui. Laju dia macam dalam bahasa budak sekarang, budak baru nak up tu berdesuk. Macam tu kan benar laju betul. Kita takkan dapat tu. Kita takkan dapat ketenangan dalam salat tu kalau nak copek. Kalau anda kata, menurut kajian seorang pakar teoretik kan, dia cek teoretik dalam solat ni, dia kata dalam perbuatan solat, perbuatan paling tenang sekali waktu bila? Waktu bila? Sujud. Kalau waktu sujud tenang tu lolap tu. Sama sempurna Ramai tu sujud paling tenang. Yalah, tak nampak apa pun nak buat lagi kan. Tapi sebenarnya waktu yang paling tenang daripada kita rukuk, kita bangun Sami Allahu liman hamidah, daripada berdiri sebelum turun, itulah waktu paling tenang sebenarnya. Itu sebab waktu berdiri tu jangan bekerja nak sampai bawah. Saya tengok tak ramai yang bekerja dah sebab lutut sakit. Perlahan lah kan, ya waktu kan bila turun melotup-lotap bunyi krap tap 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 sampai ujung tu. Yang ujung tu Allahu Akbar kan, tapi memang ya itulah sebenarnya yang paling tenang. Tak payah nak kerja-kerja nak pergi mana kan. Lepas tu subuh tu Sami Allahu liman hamidah la Allahumma hadina fiman hadait. Allahu Akbar. Relax kan, itulah dia penawar kayak kita kan. Dalam semayang tu, sebab semayang tak ada pepo apa pasal maka capui mencolinap boleh. Yang lagi laju tu bodosup adalah paling laju dalam ni 9, menculin tu laju betul tu. Tu tanyalah orang Rambau semua, dia tahu lah tu kan. Jadi makna kata dalam hal ini kita tengok ada orang fasik fajir. Fasik fajir ni dia Islam tapi dia buat benda-benda yang orang bukan Islam buat. Tu sebab ada orang tu lagi pula tengok PKP ni kan, tengok PKP ni tombatlah banyak. Kita semua boleh rasa dah sebenarnya kita dah bayangkan. Saya masa mula-mula PKP tu, dalam esok bila dah isytihar PKP, luar hari lepas tu saya kena pergi ke Puchong, kena pergi rakam satu iklan apa entah, dapatlah surat polis apa semua pergi keluar tuan-tuan, masuk lah kat highway tu. Ya Allah, tak kenapa mondong galap, bau sepasan nak maghrib apa lepas tu dah masuk kena dengan habis sini kadang-kadang. Tapi memang ya mondong, lepas tu suasana dia lain sebab tak ada kereta langsung. Boleh golek kelantang betul lah dekat highway tu, tak ada orang.
Ya Allah, kenapa apa dah jadi negara kita ni? Tapi masalah bukan kita ya. Satu dunia. Jangan lupa apa yang berlaku. Banyak benda pelik berlaku sebelum PKP tu. Banyak benda yang berlaku. Orang hina Nabi kita. Orang hina agama kita. Belum cerita lagi laki tak apa-apa laki, perempuan tak apa perempuan. Kan? Pergi depan Kaabah, botol lakung dia dan bagi tahu tak ada apa-apa pun. Ya Allah kalau bagi semua. Sampai dengan Arab kono. Naik boring polis tu. Ke Makkah tu. Mari ni sibuk dengan law kita. Haji dulu kan. Sekarang siapa nak halau ni tak ada. Orang tak ada. Kan? Iyo. Masa tu siapa pun cuba tengok. Pertama, tak ada nilai dah mas 916. Mas kek muka lagi mahal. Tu. Nak cakap apa? Masa tu duit, kan duit banyak ke apa semua tak ada guna kalau kau tak boleh pergi pasar raya balik. Masa tu poning orang yang buat Grab tak boleh hantar orang tak ada. Dah jadi Grab food, Grab tu. Itulah masalah pada orang lelaki. Kejap-kejap barang sampai. Tin. La ilaha illallah. Aduh, barang saya hari tak berapa kali sampai. Yalah maklum sebanyak perempuan masuk grup masak tak jadi ni. Banyak betul barang order barulah aku tahu yang puyuk nasi yang dulunya bulat dah jadi pek sogi. Lain macam puyuk nasi sekarang ni. Macam-macam model. Lepas tu tak kira kau siapa, pangkat tinggi ke, Samsul debat ke, sampai pasar beratur. Botol rimeh ni dah pakai emas. Alah, berkuap ada orang lah. Masuk dalam barang Nabi. Orang semua beli barang macam nak kiamat, betul dah? Betul. Macam tu lah. Baru tahu bangang pun ceramah tu kejap. Bila ceramah orang tak ada kat depan. Itu yang pasang kamera sendiri rupanya salah on, orang tu pantai nunggu tak ada tu. Ya, betul. Masa tu jugalah orang yang selama ni duit banyak kan, dapat job 17,000, pagi 17,000, potang 10,000, malam 20,000. Ada pelakon artis macam tu kan, dia dah kira-kira sebulan berapa ratus ribu dah, tiba-tiba batal serentak. Mana rumah besar, kereta besar, pernah bercuti luar negara, dia boleh cakap tak ada kebantuan untuk kami tu. Tak, dia memang betul susah tu. Kenapa lah kita nak marah? Memang dia tengah susah. Nak tunjukkan Allah bagi semua. Kan? Masa tu baru tahu. Ya Allah, aku kena jaga kesihatan aku. Sebab nyawa sangat pendek. Kalau kena jangkitan, pek boleh hari, ya tempoh nak tengok boleh survive ke tak. Yang terbaru lah Siwa Gangga. Lagi parah. Tak cukup 3-4 hari jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya copek mebak tu. Saya pendek anjiun. Ya tu sebab kono pula masa diisytiharkan kluster Siwa Gangga tu, saya ke Sanun ceramah. Saya ke Kedah, saya ke Perlis. Saya tanya polis, dia kata boleh tuan, dia kat kawasan ni saja. Yang setakat pergi kawasan yang saya nak pergi tu tak ada. Lepas tu tolong jangan peluk Arab. Tolong jangan peluk, tolong jangan salam. Salah orang kita ni jumpa Samsul debat ni tak faham bahasa. Bila dijumpa takkan tak boleh salam. Tu salah tu. Jadi susah hati kan. Jadi tak apalah. Itu sebabnya kalau macam ceramah-ceramah ni kan, sebenarnya JK Masjid siapkan hand sanitizer tu dekat meja penceramah ni. Jadi kadang dia salam-salam tu bila sampai sini apa sebelum dia start tu bila cuci tangan ni. Sini tak apalah muslimah kan. Jadi mana kata tu macam-macam cabaran kan. Semua orang ngasuh. Masa berlaku PKP itu 3 kategori manusia. Pertama kategori makan gaji. Kategori makan gaji ada yang pertama tu dia gama betul PKP ni. Elok betul tak payah pergi kerja duduk rumah. Makan tidur tengok TV, makan tidur tengok TV, nantang angkang tidur balik. Ada lopeh 3 bulan badan masing-masing macam pelampung. Kategori kedua yang jadi rajin bekerja, susah betul kerja kat rumah ni, copek lah nak kerja pejabat.
Kategori kedua, kategori orang berniaga. Ada orang yang kais pagi makan minggu lepas. Kais pagi makan pagi, ke balik modal tu ni susah ni. Habis duit modal dia, duit simpanan pun habis, dikorek-korek dah. Susah dia. Tapi kategori ketiga, ada orang yang mencipta peluang baru, yakin dengan apa rezeki Allah bagi. Dia sanggup tukar, tak apa, kita buat benda lain pula. Dah niat tak jadi. Ya, travel umrah pun manung. Deposit dah ambil, ada yang pejabat tu tutup pintu depan, takut orang datang collect deposit. Dia bos-bosar pun kereta Mercedes parking belakang, masuk ke betul belakang. Ada satu syarikat, ada satu ustaz share dengan saya, dia pulang balik duit jemaah 800,000 pulang balik. Adik ramai kan. Tapi tak apa, InsyaAllah kalau tak silap saya, InsyaAllah tak lama lagi dia buka balik. Kalau ikut asal nak buka bulan 9, tapi sepikir tak boleh. Tengok kes-kes baru masih tinggi. Jangan lupa tahu sahabat-sahabat kita di Australia yang saya communicate dengan dia orang itu, dia pun macam kita, makin lama makin turun, macam kita ni. Tetapi tiba-tiba dapat kes dia menaik lonjak 200 lebih kes baru setiap hari. Hari ni lockdown. Saya tak tahu lah sekarang itu lockdown. Jadi mana kata kita belum sampai lockdown, kita itu baru PKP. Itu pun dah macam tak PKP dah nampak lah. Kan adalah satu tempat saya camah, tak ada ustaz, sekarang dah tak ada dah. Saya pun tak tahu, ya ke? Dah keluar keliling baru ke? Tak ada lagi dah 1 meter, sekarang ni 1 siku. Oh ya ke? Dia cakap macam tu, suka-suka dia. Ya. Lepas tu datang ramai, 1 siku padat. Lepas tu dia cakap apa? Ustaz, gambar jangan masuk dalam Facebook. Kenapa lah kawan kecam saya? Mana tipu lah tadi tu 1 siku tu. Itulah dia. Kan macam-macam. Jadi mana kata kita fikirlah sendiri. Tu tanda-tanda dah tu Allah bagi. Dulu Nabi sebut, jangan apabila berlaku kawasan wabak, jangan sekali-kali kamu meninggalkan kawasan wabak dan pergi pada kawasan wabak. Kan? Cerita sekarang semua kawasan wabak. Macam mana tu kan? Tapi lah sekarang ni kita PKPP. Kan? Kawalan pergerakan pemulihan. Kan? Mudah-mudahan okey. Kuni kahwin pun gembira lah pengantin sekarang. Dia tak bajet, tak bosan mana 250 orang ya. Kan? Ada satu tu tak jadilah nak pergi majlis tunang tu, online ni. Bincang keluarga tu online, senang. Tak ada belanja apa, dah makan sendiri je. Tak tahu kan. Itulah dia. Iya, itulah yang berlaku kan. Memanglah cakap tak meriah tu keluarga kita. Yang nikah tu logo. Elok yang tak payah belanja besar-besar tu kan. Ya. Jadi itulah dia. Saya pun banyak nunduk dah. Tapi orang nunduk dah sekarang ni. Macam mana? Awak tinggi. Dia nak nembak kepala tu. Tunduk. Macam mana orang nak nembak suruh. Dia sebenarnya macam bagi tangan macam ni pun tak apa bagi ni. Bagi. Kan sebab hari-hari kau nak tembak benda tu bagau tak. Saya malam tu dah lupa dah apa point dia. Kau nak tembak banyak kali. Tak adalah agak. Okey, jadi mana kata kita lihat firman Allah. Allah SWT berfirman, dia nanti sambung. Perbezaan keduanya, fasik fajir tidak akan diampunkan kecuali bersyahadah bertaubat sebelum meninggal, sedangkan fasik fajir masih boleh diampunkan bertaubat menyesal sebelum dia mati. Sesungguhnya setiap maksiat yang datang dari syahwat dan nafsu masih boleh diampunkan, sedangkan setiap maksiat yang datang dari kesombongan tidak akan diampunkan. Maksiat daripada kesombongan tidak akan diampunkan. Kenapa guys? Sebab sombong ni sifat siapa? Sifat syaitan dan iblis. Iblis. Sebab apa? Iblis sombong. Dia diciptakan daripada api. Di kalangan malaikat, iblis ni ketua kepada malaikat. Azazil ni, dia ketua kepada malaikat. Dia satu-satunya yang diciptakan daripada api. Yang lain boleh cahaya, dia pada api. Jadi bila Allah suruh perintahkan dia tunduk sujud kepada Nabi Adam, tapek dah. Aku daripada api, dia daripada tanah. Apa cer? Macam tu lah kata dia. Salah aku nak sembah dia pula, nak tunduk kat dia pula. Apa hal? Itu perintah Allah tak mahu dia dah. Malaikat semua habis, semua sujud dekat Nabi Adam, dia tak nak dah. Tapi lepas itulah dia cakap, wahai Allah, kan, bila dia dah dijanjikan oleh siksaan api neraka, dia merayu pada Allah. Dia merayu pada Allah. Boleh tak kata?
Boleh tak kau kata izinkan aku menyosekkan manusia ni. Allah Ta'ala, kau buatlah apa yang kau nak buat. Macam tu. Allah bagi lesson kat dia kacau gitu. Dan daripada tu kita protection kita, itulah Nabi kita. Itu sebab apabila kita tengok, pernah satu ketika sebenarnya syaitan ni adalah sampai masa tu dia rasa dia nak menyesal juga. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, dia cakap dengan Nabi Musa, wahai Musa, kau cubalah cakap dengan Allah, boleh tak diampunkan kesalahan aku? Nabi Musa tanyalah ke Allah, ya Allah, ni setan ni tanya ke aku, iblis tanya ke aku, boleh tak kau ampunkan dosa? Boleh. Konolah kau pergi ke kubur Nabi Adam, pergi ke kubur Adam, suruh dia sujud kat sana. Tampik dah, tak nak dekat dia. Tang itu dia kalah, dia tak nak. Dia ingat ada syarat lain. Tak ada dah. Tak mahu dia kan. Dia ingkar. Tu sebab kalau kita sombong, sama panggil iblis. Kadang kita sombong untuk benda tak ada apa-apa. Apa benda manusia sombong kadang-kadang. Baju raya dan lawa tengok. Bulan satu dah siap. Macam ini kalau orang tengok buntang ni, kan? Apa? PKP. Kan tak sampai pakai dah. Kalau pakai rasa tak ada mood sebab yang tengok ahli keluarga. Ni tak best lah kata. Tak ada dia pakai dah. Sedih yang pagi raya tu kan. Tapi itu pula hikmah dia kan. Bila PKP tu tiba-tiba semua sembahyang jemaah dalam rumah. Sampai tanya, bang, abang lambat lagi kau balik pada pasar raya tu, anak-anak dah tunggu ni nak jemaah. Macam tu lah. Masa tu barulah suami tu tahu banyak betul surah dalam Quran ni selain pada surah Al-Ikhlas. Dan ingat tu surah banyak lagi ubah tu kan, macam tu kan. Baru dah tahu anak lagi banyak hafal surah pada dia, baru tahu. Kan? Pada tahun ini dengan tidak semena-mena kita berjaya melahirkan jutaan imam tanpa tauliah. Kan? Masa itulah yang paling menyampah sekali tengok perangai orang yang upload dalam Facebook. Rindunya rumah Allah. Sampai bilakah kita diseksa begini, tak boleh pergi ke rumah Allah? Ya Allah, ampunilah dosaku. Sebelum PKP tak pergi. Tak macam, saya tak tahu Kuala Lumpur tak kot. Kuala Lumpur walk in ni kot sembahyang Jumaat. Di Negeri Sembilan dengan Johor dan saya semua kena register online kalau sembahyang Jumaat. Dia dah register online, bila lulus masuk Facebook, alhamdulillah dia tunjukkan screen capture. Alhamdulillah lulus. Minggu ni aku akan ke rumahmu. Sampai masuk tak datang. Hampir betul. Sebab saya cakap ni, sebab di masjid sini laporan yang kita terima 100 lebih yang tak datang. Wahai yang lulus. Kalau yang tidak disengajakan, faham. Kalau sengaja tak datang, dia berdosa kerana mengambil hak orang lain. Tu cerita tu nak cerita tadi dia buat dosa torang-torang. Sebab yang penting kat dia Facebook. Yang penting orang tahu. Wah, tahniah lah. Kat macam mana nak register online, senang je tekan kat website ni. Dia jadi yang pertama setiap minggu yang minta. Nak bangga tunjuk ke orang. Itu masalah. Kan? Jadi tengok kesombongan. Sombong sebab naik kereta sampai masuk. Tak ada orang heran kereta tu. Samsul depan ni Azia ya. Ni Azia parking special. Kan? Kona dia dah. Tu Azia tu dia tu. Tahu dah. Kan susah mana? Kocik senang. Jimat minyak. Dah tak payah apa ni mening kepala. Bukan masa PKP. Sebelum PKP dia pakai Azia. Ada orang tu kereta besar lepas PKP pakai Azia. Tu dia lain lah kan. Tapi yang senang-senang kayak kita bahagia. Sudahlah kan. Dan kalau boleh nak cari bini kan, nak cari yang lawa macam ni lafa. Dia tu cakap, kau tengok muka kau pun tak siap. Macam mana? Sentuh lah kan. Tapi dah jodoh tu tak ke mana. Cakap tu kan. Jadi janganlah paning-paning nak letakkan standard-standard pun lah. Syukur apa adanya. Kan? Itulah isteri Dan. Itulah yang paling cantik kat Dan. Dah lah. Paning-paning kepala. Dalam pada muka beso-beso ya isteri aku tu. Dalam beso-beso tu 10 anak. Ya, nak cakap apa? Kan? Assalamualaikum, salam jadi. Assalamualaikum, salam jadi beranak. Nak cakap apa? Iyo. Betul kan. Tadi tu kadang-kadang saya rasa sombong bini dia paling lawa sekali dia.
Kadang apa orang lawa berapa lama? Cakap berapa lama lawa? Makin je tengok. Ada orang yang cakap, kau tak tengok muka nenek dulu. Nampak ayat mak? Kau tengok gambar nenek lama. Lawa. Lawa lah nenek. Kenapa muka nenek macam ni sekarang? Tak soalan anak tu cucu. Kan? Tak ada sebab tak dia sampai masa kita akan tua. Tapi kadang-kadang walaupun tua dia nampak cantik. Cik tengok Datuk Sarimah. Tua lawa. Saya tengok tu. Saya ceramah dekat Perak. Masa tu program tu dia kan berjaya survive daripada kanser kan, betul kan? Masa tu tajuk dia JKR, Power Work Department, macam itulah kan. JKR PWD, jika kau rindu pandang wajah Dinda. Itu ceramah saya tu tajuk masa tu anjuran Persatuan Wanita di itulah JKR. Saya ceramah first slot, second slot Datuk Sarimah je nak share lah pada wanita-wanita macam mana nak survive kanser. Waktu saya dah habis, saya pun makan lah kat meja makan tu. Lepas tu Datuk Sarimah pun masuk. Rupanya ada tim yang datang. Tim dia yang tengok kat meja makan tu. Yang ni tolong alihkan, yang ni tak, yang ni Datuk tak makan, yang ni okey. Saya kata jangan kau alihkan, dia mula makan yang ni. Saya kata macam tu kan, saya kata macam tu. Dia tak nak makan, tak apalah, dia nak. Saya kata macam tu kan. Kan, tapi memang betul. Dari mana tapi dia, sebab apa? Sebab hati tenang. Saya tanya antara petua dia, hati kena tenang. Muka kita pun elok. Ini muka tak elok, mana hati masalah. Senyum dia kan. Nampak suami, senyum. Suami nampak isteri, senyum. Iya. Pandang lepek pala. Tapi janganlah leret pula. Suami menengok suami. Kau tengok Dan kau. Tengok abang lah, siapa lah lain. Anak-anak so sini kau salam mak kau. So tak lama dah ni tu. Tiba-tiba pula kan. Tapi tak lah. Senyum-senyum lah. Abang dah balik. Okey bang. Muka manis lah kan. Penting tu. Nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi penting. Oleh kerana itu seharusnya engkau bertaubat. Sebagaimana punca kemaksiatan iblis adalah pada watak kesombongan. Oleh kerana itu seharusnya engkau bertaubat atas dosa-dosamu sebelum mati, dengan harapan semoga Allah menerima taubatmu. Allah SWT berfirman, dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kejahatan mereka. Surah Asy-Syura ayat 25. Allah akan terima taubat kita dan memaafkan kejahatan kita, jahat mana punlah kita. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kita tak sampai lagi bab tu, ada dekat dalam kitab ni juga. Ya Rasulullah, aku buat dosa besar Rasulullah, aku malu Rasulullah. Tak apa kau cakap, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kau cakap Rasulullah, aku takut Rasulullah, aku besar dosa aku ni. Kau cakap apa dosa kau buat? Cakap. Akhirnya dia cerita, dia dah pergi dekat satu kubur seorang perempuan. Dia korek kubur tu, dia telanjangkan perempuan tu, dan dia bersama dengan perempuan, mayat lah. Masa tu tagak mayat tu. Dia bukan cerita hantu, dia nak sabar. Mayat tu kata, celakalah engkau wahai manusia, kerana engkau memalukan aku di hadapan Allah. Kau telanjangkan aku, kau buka aurat aku di hadapan Allah, dan kau buat perkara-perkara terkutuk seperti ini. Mengelupulah lelaki ni, dia bertaubat dengan sesungguhnya. Dia kata aku malu benar. Nabi dengar tu terkejut. Nabi tak boleh pandang muka masa tu. Masa tu Nabi terkejut. Nabi kata Allah tak ampun dengan kau. Nabi kata masa tu. Kemudian tak lama tu lelaki ni baliklah. Kemudian datanglah Jibril, malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah telah ampunkan dosa orang ni bila orang tu bertaubat. Nabi panggil balik orang tu, sesungguhnya taubatmu diterima. Kita pun buat jahat, tapi kena yakin Allah ampunkan dosa kita. Kan? Dah, move on. Kan? Benda yang sudah-sudah, jangan dibangga-banggakan. Jangan cerita, aku bukan orang yang baik. Saya share kata-kata hari ni. Aku bukan orang yang baik, tetapi aku ini jadi baik kerana Allah menutup segala keaiban aku. Apa wanda tak baik menunda makin. Kan masa zaman makin kan pergi fanfare kan, sok-sonyap tolak apa makin kan. Pergi dengan seluar basah bawah kan. Itu rambut kombang macam tu kan.
Iya, arwah abah saya cerita dulu macam tu. Abah saya pun pergi fanfare tu dulu tu. Dia cerita tapi dulu-dululah. Jangan cerita abah ni sebenarnya makin banyak dosa. Tak payah cerita. Abah makin mana perempuan dalam kampung ni abah tak bawa. Cerita ke orang. Bini imam tu. Makan abah makin tu. La ilaha illallah tahu tu kan. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Ni bukan imam sini tau. Ni cerita tempat lain ni. Tak payah kita ceritakan benda-benda tu sudah. Cukup kalau kita cakap abah ni banyak dosa. Minta ampun dengan Allah banyak. Kau pun sama. Muda-muda ni lagi minta ampun dengan Allah. Allah suka orang tua yang beribadah pada Allah. Tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah pada Allah. Allah suka orang kaya yang bersedekah. Tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Sebab dia lagi susah, dia boleh bagi. Hebat dia. Yang ramai orang kaya kodamut campur kodomut. Duit tak nak bagi, bagilah kan, macam tu kan. Tapi alhamdulillah sini ramai yang nak bagi. Dan bila dilancarkan tabung, belum lancar dah bagi. Macam tu. Macam mana tu? Sah anda kan. Pagi-pagi sedekah subuh. Kan, pagi-pagi sedekah subuh. Macam mana cara? Sebab sekarang senang, semua boleh transfer online. Pergi transfer saya dapat pagi RM1. Dia punya description, doakan saya kaya. Dia tak tulis. aduh kalau hantar kat tabung surau ke hantar apa macam ada RM1, ada orang bagi setiap hari RM3, ada. Yang penting walaupun sedikit tapi berterusan. Istiqamah. Kan? Itu dia sedekah subuh baik. Sebab bila kita sedekah subuh, maksud sedekah subuh ni adalah dekat-dekat nak subuh tu kita bagi. Bila azan Allahu akbar, kita pun masuk duit. Habis Ustaz, kita tak lebih masjid, tak lebih surah pagi macam mana? Ambil botolnya, tabuk lubang, tulis tabung Masjid Ibnu Abbas. Tu, dekat rumah tu letak. Jadi pagi Allahu akbar, sumbek dalam tu RM1. Sebab niat nak bagi ke masjid. Kita masuk dalam tu pahala dah. Malaikat kata, "Ya Allah, hajah Habsahnya." Mana Habsah? Tak ada lah nama Tak datang ni. Hajah Fatimah. Mana ni? Tak datang ya. Hajah Leha. Tak ya do. Zakiah. Mana Zakiah mana? Aduh, tak ada. Zakiah ni pun masuklah. Zap. Ya Allah, malaikat tu minta, ya Allah, si Zakiah ni memulakan hari ni dengan bersedekah dengan niat kerana-Mu ya Allah. Kau perluaskanlah seluas-luaskan rezeki untuk dia hari ni ya Allah. Jadi nak dapat tu kenalah bangun awal sedekah. Kan? Subuh gajah dapat dah. Subuh gajah tu sebab orang dulu bangun lambat, maha joki orang tua dulu. Bangun awal sebab tu lah. Kan? Kenapa mak kita dulu dia jadi elok, sihat, walafiat? Kenapa dia? Dia sedekah apa? Dia sedekah tenaga bangun pagi buta siap sarapan untuk orang yang membuta lagi. Itu mak itu. Tu sebab baru beringat, lah aku bangun awal siapkan sarapan untuk anak-anak aku. Sedekah paling baik bagi ahli keluarga makan. Tu sebab masak. Ni main order. Kan? Online. Food Panda kan. Apa ketaruk mana? Si dagang pun ada online. Masak sendirilah, kan payah mana? Kan kari dengan nasi campur kok mahal warna apa yang dagang, campur pulut sikit, okey lah. Takkan tu pun sudah buat nak ajar kan. Pap bagi makan, bang hari ni nasi daging betul. Tu yang orang lelaki dia pergi makan kek kau tom yam. Budak tu mi order, la ilaha illallah, nak makan apa men. Tetangga kopiah haji tu memang si goreng so lagi telur dadar so lagi muso abang
Sampai miang itu, saya nasihatkan ya. Tu sebab orang cakap air tangan kan, dia bukan isu air tangan. Orang Melayu yang sebut air tangan, tetapi sebenarnya niat itu bagi anak, bagi suami makan. Macam suami buat balik lah, nah ambil duit belanja ni, kau belilah apa-apa untuk anak kita makan, belanja dapur. Tu satu bentuk, buat botol itu sebut nafkah. Itu juga dalam satu bentuk lain yang disebut sebagai sedekah. Sedekah paling baik ahli keluarga kita. Nabi sebut sedekah pada ahli keluarga dapat 2 pahala, tapi pada orang luar 1 pahala. Kita banyak bagi orang luar, banyak. Kadang tu keadaan yang kita terlupa. Ada saudara mara kita yang susah, kita abaikan. Itu sebab kena bagi juga ahli keluarga kita. Poi pula boleh sedekah ni, sebab sedekah ni paling senang. Paling senang untuk ampunkan, untuk cuci dosa-dosa kita. Sedekah paling senang. Dah sedekah jangan sebut. Itu alhamdulillah aku dah sedekah dah kek dia. Aku bagi 5,000, harapnya cukup lah. Apa cita-cita dengan orang? Senyap, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Ingat tak? 7 golongan tu. Ingat saya dah bagi dah dulu. Jadi jangan cita-cita. Kau tahu tak, kos pembinaan masjid tu 8 juta. Ya ke? Duit aku ada RM5 dalam tu. Dah lah RM5. Kau sebut pula. Langsung madam. Apa bondo pun tak ada kan? Baik apa, jangan disebut-sebut ya. Jadi bab minta ampun dengan Allah, bertaubat ni tidak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat antara ulama tentang wajibnya bertaubat. Makna wajib kita bertaubat setiap hari. Itu sebabnya kalau siapa yang sembahyang tarawih di ni 9, dia kebanyakannya selepas habis tarawih dia akan istighfar. Ada ibu segala istighfar semua dia buat kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Istighfar. Wajib. Benar tu. Melainkan kita yakin kita tak ada dosa. Mana pula tak ada kan? Mesti ada. Kadang tu mengutuk dia. Serbat tak datang kau. Lambek. Seorang tu. Dia tu berkoma lambik-lambik kan. Seorang tu pula kan. Kadang hari tu saya ceramah dekat, sebelum PKP tu saya ceramah kat masjid kat Ijuk. Ada banyak masjid kat Ijuk tu, ada satu masjid lah. Saya sampai dah maghrib tu, tapi saya tak masuk dulu. Saya tunggu, saya parking kat tempat biasa, tak parking penceramah. Saya tunggu orang dah qamat, dah masuk dalam, baru saya ikut kat belakang. Sebab nanti saya nak jamak senang. Dah habis saya bagi salam, saya pun bangun jamak Isyak. Habis selesai Isyak, pakcik sebelah saya tu boleh tegur, penjamah belum sampai teh. Sudah aku salah masjid. Kau dalam hati saya. Saya pun tanya dia, siapa penjamah? Samsul Debat dah. Dah tak kena ada siapa gitu kan. Agak nengok depan-depan lain saya pun tak sampai dah cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambek sampai lah. Langsung senyap. Tadi saya cakap dah, senyap lah, senyap macam tu. Tak lama lepas tu AJK masjid nampak saya. Tuan-tuan, kita nak mula dah ni. Saya pun salam pakcik. Saya mula dulu. Saya kata, dia pun pandang. Saya pergi sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Malu dah ke lah, sian betul. Yo. Macam-macam tu. Kadang orang tengok kat depan tu, sebab kita ni cakap tu orang tua dulu cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Ini walaupun dah malam tapi torang lagi. Kan, tapi saya tak adalah marah. Saya ampun lah. Saya maaf anda tak ada apa terus. Tak ada saya kecil tipe kakak lah. Hilang pakcik tu. Kan? Jadi tidak ada. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, para ulama telah ijma' tentang wajibnya taubat kerana sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib segera bertaubat. Itu tak ada dalam kitab. Itu tak ada dalam kitab. Kan mencari mana pula ni gitu kan. Jadi makna kata wajib taubat sebab dosa-dosa yang ada akan merosakkan kita. Dia bukan dosa saja. Perbuatan yang kita buat salah ni sebenarnya punya sayang Allah kat kita. Benda tu dilabelkan dosa sebab benda tu akan merosakkan kita. Judi. Contoh judi kan. Merosakkan. Habis segala duit.
Pukul isteri, pukul anak-anak, ambil duit sebab kegilaan pada judi. Tu judi internet tu. Judi internet yang heboh nak baru-baru ni kan, pasal orang mengadu lah itu judi internet. Saya cerita dengan tuan-tuan, dengan perempuan semua. Judi ni dia sindiket yang sangat besar. Saya dulu kerja dulu pernah menghadap macam ni. Dia judi ni bukan senang nak nangkap, dia pakai komputer. Bila polis kotok pintu nak gogah nak pecah masuk ni, dia ada CCTV, dia nampak polis sampai. Dia nampak orang yang lain daripada regular customer, dia datang, zap, dia tekan satu butang, komputer tu jadi komputer biasa. Macam mana nak buat? Nak tangkap orang ni mesti dia tengah berjudi. Begitu juga ada yang rampasan kita buat. Ada sekali tu saya pergi dengan budak-budak puak kuasa, dengan pejabat agama, serentak dengan SPRM, dengan AADK, kita serbu. Kita sita dia punya mesin judi tu. Bila angkat tu ada seorang orang Melayu Islam ni, dipolok mesin judi tu. Janganlah cik tengah menang. Ada. Punya taruk nak cakap apa? Dia punya trik ni saya cerita ni secara live ni cerita. Dia punya trik, orang yang memiliki kedai-kedai mesin judi ni, dia bukan satu, dia seorang ya, mungkin dia ada 10 ke 20 mesin judi. Apa ni kedai pusat judi tu. Dia kadang-kadang kat Kuala Lumpur ni, kadang-kadang depan kedai kopi, belakang tu ada tu, dia ada grup-grup dia. Ni grupnya, dia ada 10, dia ada 20, dia ada 5 balai. Trik dia akan buat macam mana? Malam tu dia akan pilih. Benda ni pernah keluar artikel ni dalam Dewan Masyarakat. Dia akan bagi satu tompek malam tu, akan menang semua. Siapa main malam tu memang menang. Itu yang jadi gila tu. Malam besok tompek ni kalah, tompek ni pula menang. Yang kalah ni dia tak kisah kalah, sebab dia tahu semalam dia dah menang. Makna benda tu betul, dia kata. Kena tipu ya. Ya, orang judi ni merosakkan tak? Merosakkan. Bercerai-berai, bini bawa anak-anak lari ke kampung. Minum arak, merosakkan. Mabuk. Ada seorang anak saudara seorang tu, ada seorang budak sekolah ni, dia cakap apa? Abah ramah bana minum air teh tak elok teh. Hilang akal. Arak ni menyebabkan kita akal kewarasan kita hilang. Merosakkan. Judi merosakkan. Zina rosak tak? Rosak. Jangan kata apa? La taqrabuz zina. Jangan dokek pun kat zina tu kan. Bukan kata perbuatan. Nengok TV ya. Nengok TV jadi masalah. Tengok TV jadi masalah. Tengok TV dia tengok rancangan yang bukan-bukan. Sekarang kat TV bukannya apa. Yang masalah tu yang nak cium tu tak jadi dah. Tiba scene lain, budak tu apa sal tak sampai. Maka dia cari mana yang sampai. Tu cerita. Sekarang pula tak payah pakai video tape. Dulu video tape tu kecap teh. Tu berbunyi teh. Ya, sekarang mana ada ke handphone yang boleh tengok. Nampak tak? Lepas tu boleh edit lah tu kepala orang tu jadi kepala orang lain. Boleh lah buat. La ilaha illallah. Macam-macam sekarang. Ya, tu gila. Sekarang tengok TV pun dekat handphone. Mana dah tengok kat TV ni dah. Daripada pagi sampai ke malam masa musim PKP tu, drama Korea back to back. Kalaulah episod drama Korea tu Ziki, dah ramai jadi wali dah kan. Sampai ku 7 tak ya berhenti tengok TV lagi. 7 hari mencintai ku 2. Saya tak tengok lah, tapi jahat auto mak leha, besar jahat. Saya dengar orang cakap, kata you kesian tengok Mia itulah. Saya dengar macam tu, saya dengar pukul 7 ramai la ilaha illallah. Tu tak kan? Jadi makna kata kita ni bertaubat wajib taubat, sebab biasanya dosa-dosa ini merosakkan kita. Bercakap rosak. Tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, bagaimana seekor lembu keluar daripada lubang yang sangat sempit, nak masuk balik tak boleh. Orang yang gomah cakap rosak. Paling tidak merosakkan, membinasakan ini, dan salah satu disebutkan tadi oleh ulama, menjauhkan kita daripada Allah. Itu sebab ada orang dengan bangga kata, kau semayang pergi kuliah duha, pergi kuliah maghrib dengan ceramah ni, tapi miskin, duit apa pun tak ada. Kau tengok aku tak semayang, okey lah. Ada orang macam tu. Dengan bangga cakap tu.
Sedangkan dia lupa apa yang disebut sebagai istidraj. Allah bagi segala-gala biar kau jauh daripada Allah. Benda tu kita boleh tengok secara live sekarang dalam YouTube. Orang-orang yang ada tanda-tanda macam tu, dengan bangga menunjukkan kefasikannya, kan, kemunafikannya, menunjukkan dosa-dosa dilakukan dengan terang. Malahan dia ada pula follower yang memuja dia. Jadi mulai sekarang jangan lupa follow, subscribe Syamsul Debat TV di YouTube. InsyaAllah saya tak ada dah gambar-gambar mengelinjang, meloncek, manjek, tak ada dah. Boleh tengok. Jangan lupa tau subscribe Syamsul Debat TV untuk tengok ceramah-ceramah terkini daripada Syamsul Debat. Macam tu lah kan. Kalau tidak kan, termasuklah ceramah kita pada hari ini, insyaAllah kan. Syamsul Debat TV tau, SY, subscribe. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu kan. Dah subscribe dah kan. Tapi alhamdulillah saya pun syukur hari tu. Masa saya paling seronok masa bulan puasa, masa PKP dan puasa itu, paling ramai yang follow tengok saya di kuliah subuh. Tapi sekarang sebab sibuknya kuranglah, bila saya tak ada kuliah pagi, saya akan buat kuliah subuh tu. Memang ramai daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Leeds UK, daripada Riyadh pun tengok. Walaupun masa dia berbeza kan follow. Yang bagusnya adalah saya boleh dapat komunikasi tahu. Giang ambil bila saya baca nama tu. Oh nampaknya Puan Manisah terima kasih Ustaz sebut nama saya dekat bawah tu. Kan? Dapat saya interaksi, jawab soalan-soalan orang. Tapi kebanyakan ni Assalamualaikum. Yang seorang tu cantik langsir. La ilaha illallah. Orang suruh tanya soalan ni muji langsir pula kan. Banyak kreatif lah dia orang ni kan. Jadi diceritakan bahawa jika seseorang berdosa, ni dalam kitab tu sambung balik diceritakan bahawa jika seseorang berdosa, dituliskan dosa itu dalam buku catatan, dan ketika di suatu hari ia berdosa lagi, maka dibukalah buku untuk mencatatnya, dan di situ pasti terdapat firman Allah, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Jadi mana kata sebab buat kebaikan banyak-banyak. Kadang-kadang donga orang tu kenduri, abang ni nak pergi, kan kenduri lah ambil dari tengah hari kan makan apa pagi nak pergi, tengoklah apa boleh tolong abang pergi kenduri orang tu awal kan. Catering tak payah pergi dah, payahlah walaupun catering, walaupun buat kat dewan, kita bila datang awal kau datang tak ada nak tengok apa boleh tolong, tak ada apalah kau duduk dengan aku ni pun okey dah, jadilah menyenangkan hati tuan rumah. Iya, tapi dulu lagi best kan, masak ramai-ramai, masak ramai-ramai, lauk berlebih yang Jawa tu, daripada belah malam sampai siang tu makan. Malam tu makan dah ramai dah, besok tu pun ramai lagi, orang yang sama lah tu kan. Apa nama dia panggil tu malam tu kalau kenduri tu, rewang rewang apa, medang apa, rewang medang tu apa, makan saya agak-agak lah kan. Betul, masak banyak-banyak. Saya ingat dulu saya sampai lah pernah masa saya kecil, ingatan saya ingat lah yang dia buat kemah pakai buluh tu, tempat duduk buluh tu kan. Lepas tu ingat lagi kan tolu kan. Ya Allah, mana dah sekarang ada ke bagi sapu tangan boleh kat nilai 3. Orang tua dulu kepantangan tu bagi hadiah sapu tangan tu kan. Mbak kata lagu P. Ramli tu bagi sapu tangan tu, buat menyapu si air mata. Orang tua lah cakap kan. Kainlah yang buruk, bila dah buruk jadilah kain tu akan buruk, walaupun masa mula kita beli baru. Tu dulu bagi tolo, habis itu tolo bungkus hilang dengan plastik kilat tu yang pakai stapler tu kan. Ingat ke malam ni saya ingat rumah maklum saya makin malu, keletak bangku benar dapat keletak kotip tu. Esok tu lah bila orang dapat tolu bawa balik, tak sabar nak pecah-pecah, tatap cair dia kata kan. Yang cair tu buah kicap, kalau sadap elak makan ya, orang budak sekarang mana tahu tu. Ada pula Candy's Corner elak sekarang. Dulu kan saya ingat dulu meriah. Sekarang catering senang, apa senang, nasi tak cukup teh. Apa tu bergaduh dengan catering, apa sikit pernah I dah buat dah ikut estimate yang you bagi kat I, dah apa paning kepala ni. Masak sendiri juga kan, seronok puas hati.
Lepas tu dah lah pek bungkus lah tu. Ya, bungkus sedekah lagi. Nampak tak, buat kebaikan. Nampak? Bagi ke orang. Sampai tu macam mak saya makin, dia buat semprit. Semprit dia buat. Mak saya buat semprit picit je satu ni. Buat semprit pula, suruh bawah meja. Ramai datang. Tak apa umat aku ajak dah, saya lah kena marah. Adik saya kahwin ni tu kan. Saya memang tak ajak seorang pun saya ajak, tapi ramai datang. Sudah orang tak tahu mana satu pengantin. Ambil gambar boleh start pengantin semua. Kau ambil gambar dengan dia apa saya cakap tu kan. Payah betul lah. Lain kali kau dengan semprit tu duduk bawah meja tu. Mak dia suruh semprit tu takut tak cukup. Dia nampak mana yang rapat-rapat, yang kona-kona tu baru dia bagi. Tu dia. Buat kebaikan. Apa susah? Kan? Kak, kita pakat nampak pihak orang kutip duit. Baik apa? Kita masak-masak sikit lah. Baik apa kita hantar lah kat tadika tu. Budak-budak tu sedekah kat budak-budak tu makan. Baik macam tu. Ada grup kat kampung mak saya tu. Dia grup ni untuk bantu orang meninggal. Meninggal ya, dia pun keluar, dia pun share masak. Sebab tak boleh makan kat rumah orang meninggal tu. Kan bangkit jenazah tu makan sekali. Dah memang tak boleh makan. Sebab makanan dekat rumah yang ada jenazah dikoncing kat setan. Berpandangan. Tu sebab tak boleh. Selagi belum ke bumi lagi jenazah tak buat keluar dari rumah, tak boleh makan dalam rumah. Tu ada grup. Tu salah satu cara. Jadi bila masak, letak dekat sebelah rumah yang orang meninggal ni. Jadi kalau apa yang apa keluarga dia pergi makan kat sebelah. Dah siap dah. Dia pergi makan. Macam tu antara bondo. Kita sedekah bagi. Kadang kita tak tahu arwah ni baik orang. Tak apa kak, siap dia nak pergi makan. Lauk apa? Tanya tu lauk apa tu? Tanya lah masak lah sedap kan? Kan tak ada lah. Tak ada, biasa orang kalau dah meninggal tak selera nak makan. Tapi kita siap tu untuk keluarga dia yang datang jauh tu. Kadang dia nak makan pun tak sedap, nak makan kat kedai kan nampak riang bona pula. Kan kat sebelah. So makan, kita siapkan. Tu antara bentuk sedekah yang boleh buat. Kita kadang fikir sedekah tu yang besar-besar puluh-puluh juta tu tak ada lah. Kita masak, kita bagi sedekah barang, boleh. Cuma contoh hari ni lah, kalau saya dengan ini saya hadiahkan. Ni contoh tu, jangan tuntut lah. Hari ni saya hadiahkan semua seorang satu power bank. Macam? Nampak tu, nak. Tu dah cakap dah tadi. Bukan betul-betul pun dah cakap apa lah. Riang kan? Riang. Betul sebab keperluan. Sekarang ni setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp. Dia tanya, kau besok pakai apa? Weh, kau jangan lupa pakai bendera. Dia dah post. Yang seorang tadi pusing balik. Rupa bendera batu pakai pusing dia balik. Orang cakap pakai tudung gambar bendera. Dia bendera batu dia patutlah hilang tiap bendera kat sekolah tu. Delete. Okey, sambung. Okey. Yakni tempat syirik digantikan dengan iman, zina akan diganti dengan keampunan, dan tempat maksiat akan digantikan dengan ketaatan. Itu dia. Diceritakan bahawa Umar Al-Khattab berjalan-jalan di pinggir kota. Beliau melihat seorang pemuda membawa botol yang diserut di balik bajunya. Kan? Lalu Umar berkata, wahai pemuda, apa yang kau sorokkan di balik bajumu itu? Sebenarnya dia membawa sebotol arak. Dia bawa arak. Kenapa dia suruh? Sebab takut dengan Sayyidina Umar ni. Umar ni manusia paling garang sekali. Kan? Makna takut dia. Masa Nabi wafat tu, dia yang menunuskan pedang. Siapa yang cakap Muhammad dah mati, aku penggal dia. Macam tu punya marah. Semua senyap, tak berani nak cakap Nabi meninggal. Nabi wafat, tak berani cakap dah. Jadi takut dia dengan Sayyidina Umar. Kan? Maka dia suruh kat belakang tu. Lepas tu dia kata, apa yang kau suruh kat balik baju tu? Maka dia menjawab sambil hati dia berdoa. Hati dia berdoa, ya Tuhanku, janganlah kau bagi aku malu di hadapan Umar. Jangan kau bukakan rahsia aku kepadanya. Aku berjanji aku tidak akan minum arak selamanya. Mana dia bertaubat tu, dalam hati dia taubat tu. Kemudian pemuda itu berkata, wahai Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah cuka. Dia menipu. Kan? Lalu Umar berkata, cuba bawa ke sini aku tengok. Bawa sini aku nak tengok. Kemudian pemuda itu mengeluarkannya dan diperiksa oleh Umar. Dan ternyata memang benar arak itu bertukar menjadi cuka. Dia sendiri terkejut. Allah bantu dia sebab dia taubat dia tadi. Maka lihatlah kepada makhluk yang bertaubat hanya kerana takut kepada makhluk. Takut ke manusia, tapi dia bertaubat ke Allah.
Kan? Allah lantas menggantikan araknya dengan cuka kerana tahu keikhlasan dia bertaubat. Maka seandainya orang yang melakukan kejahatan, ia lantas bertaubat nasuha dan menyesali dosanya, tentu Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menukar arak kejahatan kepada cuka ketaatannya. Itulah dia. Taubatlah. Janganlah kita risau-risau mana. Ada orang buat jahat lagi tahu, bunuh orang pun ada. Kan? Ada sahabat saya seorang, dia kaunselor di penjara, dia kata macam-macam bodoh buat. Ada orang tu buat keluar tak lama tu masuk ke penjara balik. Keluar tak lama masuk penjara. Dia siap togu pegawai penjara tu. Sajen lagi. Dia togu pangkat pegawai dalam tu. Punya selalu lah dia masuk dekat penjara ni kan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang punca mereka ni keluar masuk menurut kajian psikologi ni kadang-kadang sebab masyarakat menyumbang. Masyarakat tidak menerima orang. Sedangkan tu sebab kadang kita menghukum orang. Dia tu berkebaduan tu, kena elok-elok, jangan rapat-rapat pandangan dia. Kuliah hari-hari. Tahu tentang macam mana keampunan daripada Allah tu macam mana. Orang tu dah bertaubat dah. Ada seorang tu Haji, ini sahabat saya nama dia tu Haji Izzuddin, kaunselor penjara. Kalau nak panggil dia ceramah, kongsi pengalaman bolehlah. Dia dengan saya dengan Ustaz Nur Azman Ahmad, kami setiap bulan buat klinik keluarga bahagia. Kami akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan keluarga lah. Haji Izzuddin ni pernah kongsikan bagaimana ada seorang seorang banduan yang mana dihukum gantung lah dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun sebelum dia digantung tu, dia sempat mengislamkan 20 orang lagi banduan dalam penjara. Dan dia bayanglah dia paling tak tahan. Tuan Haji Izzuddin ni dia kata dengan saya ingat hati saya kuat dah, tapi hati saya tak kuat. Sehari sebelum dia digantung kan boleh jumpa dengan keluarga. Dia cakap jaga mak elok-elok tau, jaga mak, jaga solat ya, berdoakan ayah selalu. Memang sedih. Dan memang menangis betul dia kata. Dan adalah satu kata-kata saya tak nak share kat sini, tapi ada satu kata yang dia share yang sangat mengejutkan, yang mana lebih kurang dia kata, ya Ustaz, dia kata Ustaz, Tuan Haji, besok lepas saya mati nanti Tuan Haji akan mandikan saya kan. Dia pegang tangan Haji dengan Ustaz tu, mandikan saya, jangan kasar-kasar ya, insya-Allah saya baik dah. Lepas tu saya minta apalah, tapi saya tak kisah, saya nak bagi tahu satu je, dia kata. Saya nak beritahu satu, dia kata, saya sebenarnya tak buat pun apa yang dituduh oleh manusia ni, tetapi saya redha, dia kata. Sedih, tapi yalah, kita tahulah hukum-hukum dunia kan. Kita tahu mungkin undang-undang tidak menyebelahi dia, bukti tidak mencuri, tapi dia redha, dia kata. Sebab mandikan saya elok. Memang sedih, tapi bayangkan orang ni soalan bocor, dia dah tahu dia mati bila, dia bertaubat. Banding kita tak tahu. Memang kita cakap padan muka kau kena gantung. Bukan padan, malah dia lagi beruntung daripada kita. Silap kita yang padan muka. Sampai dia ni minggu depan jadi tak nak pergi Kelantan ni. Orang semua cuti ke Kelantan sekarang ni. Kan baru ni statistik menunjukkan 200% peningkatan pelancongan di Kelantan sebab orang tak jadi pergi utara. Kan? Tiba-tiba minggu depan jadi kat mana tunggu? Simpang depan. Malamnya tak samput, tak cakik sudu, mati tercakit sudu. Tak sampai bayi dah. Nak cakap apa? Dia tadi dah tahu mati bila, dan dia sampai bertaubat. Dia semayang sunat 2 rakaat lah sebelum nak gantung tu. Cuba fikir. Allahu Akbar. Malam sebelum digantung, disiapkan makanan kegemaran apa kau nak, kau cakap ya. Nak lamb chop, nak apa? Masa tu tak ada dah. Masa tu selera kita ni, kita dah tahu dah kan. Makan lah macam mana pun. Payau dah rasa tokak kan. Iya. Itulah dia kan. Jadi itulah dia, taubat dia lah. Taubat, mudah-mudahan dengan kebaikan itu yang dapat menutup kejahatan kita. Tersebut pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam setelah salat Isya aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika berjalan aku berjumpa dengan seorang wanita. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sedang melakukan dosa. Apakah aku masih boleh bertaubat? Dan aku tanya, apakah dosamu itu? Dia berkata, aku telah berzina dan membunuh anakku hasil dari zina. Lalu aku berkata kepadanya, terlaknatlah engkau
Selat nak engkau, demi Allah taubatmu tidak akan diterima. Lalu wanita itu keluar dengan hati sedih dan pergi. Maka aku terfikir dalam hatiku, mengapa aku berfatwa sedangkan Rasul berada di samping kami? Maka aku segera menemui baginda. Lalu baginda berkata, engkau sudah salah. Apakah engkau tidak mendengar ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70 itu yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Bila dia nak baik-baik, InsyaAllah Allah akan gantikan, tutup kejahatan yang kita ada. Itu sebabnya istighfar ni, kelebihan istighfar, katalah ni buku amalan kita. Ni buku amalan kita. Yang ini dosa-dosa kita senarai, adalah 50 dosa. Itu sebab kita kena istighfar hari-hari. Bila kita istighfar, katalah kita buatlah dalam 100 kali ke, Astagfirullah, maka dia akan padam dosa-dosa kita. Kayak muka surat. Muka surat hari ni punya dosa padam. Astagfirullah, padam. Tapi istighfar kita berlebih. Dosa dah habis, katalah dosa dah habis padam. Macam mana? Kelebihan istighfar yang berlebih tu akan padam pula dosa muka surat semalam. Akan bawa pula ustaz sebelum tu. Tu sebab kena istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. 3 kelebihan istighfar Nabi kata. Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat tu. Kan? Jadi kemudian aku keluar dan berkata, siapa boleh menunjukkan padaku wanita yang bertanya kepadaku tentang satu masalah itu? Lalu anak-anak itu berkata, dia telah gila wahai Abu Hurairah. Namun ku cari dia sampai bertemu dan ku kabarkan kepadanya bahawa taubatnya masih boleh diterima. Lalu dia menjerit kegirangan sambil berkata, aku ada kebun, maka ku sedekahkan dia kerana Allah dan Rasulnya. Sebabkan kesilapan dia tadi, dia gembira mana? Dia sedekahkan kebun itu. Kan? Kerana Allah dan Rasul. Yang penting, maksud itu sedekah. Apa gak kebaikan kita buat? Niat kerana Allah. Saya selalu sebut, benda tu kadang nampak biasa, tapi bila niat kerana Allah, maka dia akan dapat ganjaran pahala ibadah. Ibadah umum. Ibadah khusus, kita salat. Kita tahu, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tetapi macam puasa 30 hari, sebulan 2 atau 29. Tengok ru'yah tu. Lepas tu kalau kita buka puasa macam mana, pada pagi sampai ke berapa, kan? Semua dah ada dah pengkhususan kaedah dia. Tetapi ibadah umum, apa-apa sahaja benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Apa-apa benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh buat benda baik, dia dah lama lapar, kita bagi makan, dia ibu tunggal, kita belanja berdua, tu tak diizin oleh Allah tu. Nampak? Dia benda baik, tapi tak diizin oleh Allah. Kita berdua dengan dia, mengundang fitnah dan sebagainya, masuk dalam rumah asyik suap dia makan, melampau. Kan? Maka itu tak jadi pahala ibadah, dosa lagi dapat. Tapi kita tahu ibu-ibu tunggal, mungkin kita nak bagi sumbangan makanan dekat dia, persatuan ada dekat rumah ibu-ibu tunggal, maka bajikan orang tua-tua. Ada kat Saman, ada satu rumah ibuku sayang tu. Duduk orang tu, aduh datang nak minang tu. Iyo kelakar apa tu. Ada yang datang, dia nak carilah, tapi dia nak, yo kau antu kita kena duduk ni, tak boleh berdiri kan, nampak ngigih kang. Tadi yang tu berbincang sama dia kan. Tapi kita niat, kita niat mana, lelaki yang nak bagi ni, dia siapkan untuk kata 30 ibu tunggal, orang tua yang ada dalam tu, siapkan hantar. Benda tu benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Kan? Sedekah tu sendiri memang satu ibadah lah. Kita tolong orang, nampak macam tak ada apa-apa. Kita nampak apa ni ada masalah kita punya aircon, itulah panggillah kau dari Cina tu. Sekali adalah jemaah kata, tak apa, payah. Suami saya pandai dia tengok aircon tu. Rupanya dia datang pandai tengok tengok ya. Ini memang kena servis tu kan. Tak apalah, pandai tengok, dapatlah pahala pandai tengok. Tapi repair tetaplah kau dah panggil kedai elektrik tu, datang dia repair kan. Tak apa kan. Jadi mana kata benda yang kita buat tu, kita repair aircon masjid, niat kerana Allah,
Lepas tu orang tu nak bagi upah, terpulanglah hajah nak bagi berapa. Dia pun bagi 50. Terima kasih lah banyak. Pahala ibadah walaupun dia dapat upah. Sebab dia dah niat, dia terpulanglah berapa dia kata kan. Macam tu lah. Macam ceramah lah. Terpulanglah berapa nak bagi. Dah panggil kan. Ya. Saya nak cerita kan yang saya ceramah kat Benta tu kan. Mana? Saya dapat ceramah kat Benta. Benta ni sepanjang Kuala Lumpur. Jadi dia kata, Ustaz kita gabung 10 sekolah UPSR, motivasi 10 sekolah. Bajet kami Ustaz 300. Mana saya? Benda sebagai manusia, alamak 300. Saya kata dalam hati lah. PA saya tanya okey tak? Saya ni tak gamar menolak. Saya kata macam ni lah, cakap dengan dia boleh tak, sebab jauh. Saya kata tanyalah kalau ada surau kau mana nak lagi sekalikan, tak adalah pergi satu tompek balik kan kau pun ni. Lepas tu adalah satu surau nak, dia pun bayar 300. Boleh lah saya kata. Saya pergi sebab apa? Kat Sanun kan patin sadap. Ya tu. Ya. Siapa pergi kat Kuala Lumpur tu, dekat tempat Kuala Lumpur tu ada ikan patin steam fish, Azmi steam fish. Sadap betul. Sadap. Kan bau ngeletek-ngeletek nyawa sadap Ya betul. Lepas tu bila pergi Sanun, Allah tunjuk dekat saya, bila sampai dekat sekolah kebangsaan Benta tu, combine 10 sekolah tu untuk calon-calon UPSR. Rupa-rupa yang ambil UPSR tu, satu sekolah tu 2 orang. Yang sekolah ni seorang, kok lulus 100% lah seorang tu. Jadi makna bayanglah, budak tak ramai. Tanyalah orang Benta Lipis mesti tahu. Budak dah tak ramai, kebanyakan dah pergi pakan, pergi bandar. Lepas tu pula RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar kat saya. Saya kata Allah, terima kasih lah banyak. Kalau saya tolak tadi berdasarkan nilaian, bayangan hampur. Tu sebab saya tak kisah mana ada bab bayaran ni. Tapi dah ada tu janganlah dikurangkan saja. Gurau. Allahu Akbar. Tapi memang ya. Tak, bayangan kalau tadi kecewa tak kecewa cikgu tu. Kecewalah. Kan tu sebab saya memang kita orang ni grup asatizah ni agak kesal jugalah bila kami bincang dalam grup WhatsApp. Agak kesal bila ada penceramah sobot. RM4,000 tak boleh kurang. RM5,000 mestinya. Mesti bayar. Lepas tu dengan bayar asisten sekali. Asisten mana kena bayar? Ada. Itu tak termasuk hotel. You kena siapkan hotel. Hotel pula sebut hotel ni. Saya tak ada terus. Janganlah macam tu. Mudah-mudahan biarlah saya tak macam tu. Saya orang kampung, okey. Ya, tapi kau nak bagi mahal, alhamdulillah. Okey ya kan? Kan. Nama dia? Boleh. Jangan nyemput saya datang, tak apa. Tengok dah siap homestay nampak. Nabi tahu. Okey, insya-Allah. Saya pergi ceramah baru ni di Johor. Ada satu tuan Haji Samsudin nama dia. Nama sebenar. Saya ceramah kat Skudai. Rumah dia buatkan satu ruang tu bilik penginapan macam hotel. Kat rumah dia tu dia memang siapkan khusus untuk pecah-pecah yang datang kat kawasan tu. Percuma bagi. La ilah. Siap tashkat tu. Bilik tu. Sah selesai. Ada ikan koi. Bosok bukan dalam bilik tu, kat luar tu lah. Dalam pahal lah tidur dengan ikan. Agak-agak lah. Ada orang warna atau peranjat dia. Tapi memang tak. Salah satu bentuk kebaikan dia buat. Semua macam mana. Rupa Dr. Zaharib dah sampai tu. Sansurau dah sampai situ. Ramai dah sampai situ. Haliza Helmi siap bergambar. Bergambar depan bilik itu. Ya kan. Tapi makna kata benda-benda baik nak buat macam-macam. Saya pun dalam setahun pun saya akan pilih beberapa tompek yang saya akan jamah secara percuma. Selokah ada. Saya pilih. Nampaklah pilih tompek-tompek yang apa kan. Bolehlah nak cuba. Kan. Yang percuma tu. Tapi kau nak bayar saya tak larang dah. Tapi betul. Tu sebab kadang-kadang kita kena ingat banyak macam cara. Kadang-kadang kita yang fikir susah tu nak baik-baik. Mana susah? Senang je. Selesai masalah orang, okey lah. Tiba-tiba teragak. Apalah telefon ni tiba-tiba dah top up ni. Aduh lah geng-geng. Hari ni aku saja sedekah, aku top upkan telefon korang.
Oh, macam tu kan, geng-geng grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp itu tak adalah ramai benar, dalam 50 orang. Kan? Iyalah, kita top up seorang RM5. Okeylah, jadilah kan. Apa salah? Mudah-mudahan ada benda baik kan. Okey. Kemudian sambung. Kemudian aku keluar dan berkata, jap, ni dah sudah tadi. Riwayat dari Utbah Al-Ghulam radhiyallahu anhu, dia termasuk ahli fasik dan fujur. Tadi yang kita kata tadi, fajir yang tadi kan. Terkenal suka membawa onan dan minum arak. Pada suatu hari dia masuk ke majlis Hasan Al-Basri saat beliau membaca tafsir ayat, belumlah tiba waktunya bagi orang yang beriman bahawa tunduk hati mereka untuk mengingati Allah. Surah Al-Hadid ayat 16. Nasihat yang diberikannya amat mengetuk hati hadirin. Waktu dia baca ayat ni, mengetuk hadirin, menyentuh hati sehingga mereka menangis. Kemudian ada seorang pemuda berdiri seraya berkata, ya Syekhul Mukminin, adakah Allah menerima taubat orang yang fajir seperti aku ini? Lalu kebiadapan seperti aku ini. Lalu Syekh menjawab, benar, Allah akan menerima taubat atas kefasikan dan kebiadapanmu. Ketika Utbah Al-Ghulam mendengar ucapan itu, wajahnya nampak girang, tubuhnya gemetar, menjerit dan jatuh pingsan. Ketika dia sedar, Hasan lalu mendekatinya lalu membaca syair, wahai pemuda yang maksiat kepada Rabbul Izzati, tahukah engkau balasan orang yang derhaka? Baginya neraka syair penuh gemuruh jalaan api. Di hari tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Jika tahan api neraka, berbuatlah derhaka. Jika tidak, tinggalkan saja. Atas dosa yang kau telah perbuat, hapuskanlah sungguh-sungguh dengan bertaubat. Taubat. Sebabnya ada orang cakap tu, kita tak apa, kau kena ingat, walau macam mana kita kena seksa sekalipun, tetap masuk syurga akhirnya. Confident dia cakap kan. Yang pertama kita kena ingat, setahun di mahsyar tak sama dengan setahun kita di dunia. Tak sama. Kan? Tiba-tiba dah 1442 Hijrah. Tiba-tiba ayat Tetapi satu lagi, siksaan api tu takkan tertahan kita dah. Tak tertahan. Percikkan apinya sahaja. Percikkan. Bukan api lagi, percik saja. Percikkan api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada himpunan api paling panas di seluruh dunia. Fikirlah macam mana bapak panih kan. Jadi mana kata, janganlah minta-minta. Yang kita minta syurga kan. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita minta dengan Allah setiap kali doa, kita minta. Itu sedekah banyak-banyak. Sebab bila sedekah, orang tu tahu apa maksud lapang dalam kubur. Kadakun berselisih itulah usuk gitu. Sebab duduk dalam kubur yang sempit. Mendengar syair itu, kembali Utbah menjerit dan jatuh pengsan. Pengsan sebab kegembiraan yang tadi. Dan ketika telah sedar, dia berkata, wahai Syekh, apakah Allah menerima taubat orang hina seperti aku ini? Kemudian Syekh berkata, apakah dia terima taubat hamba yang membuat maksiat selain Tuhan yang maha pemaaf? Allah maha mengampun. Apa lagi yang kau nak? Allah maha mengampun, kau mintalah. Tu yang saya sebut tu. Walaupun dosa kita kan, sebesar kapal. Misalnya saya naik kapal pergi pelayaran Islamik dulu kan, walaupun dosa sebesar kapal, keampunan Allah seluas lautan. Saya masa pergi nak naik kapal tu, masa tu yang mana? Pergi naik yang mana? Yang Star Cruise ke yang Costa Victoria? Costa Victoria. Masa tu bayang berapa? 16 tingkat kan. 800 lebih bilik. Masa sampai ke pulau rumah, godam macam bangunan basah, jakun orang kampung, gayat tak nampak, masa masuk dalam tu salah bilik. Kotuk-kotuk, alah tak mau, takkan tak mau, cecet tak mau, terbuka pintu tu, ada orang putih, apa package kau bagi kat Dan ni, saya cakap kan. Rupa salah bilik. Rupa dia tingkat dia sama, nombor dia sama, kadang keliru-keliru kan. Tanya aja kan, keliru-keliru. Kita kena tahu naik kat mana. Ada lift kapal tu. Tapi kita rasa besar benar. Tapi bila sampai kat tengah laut, tak nampak darat dah ni. Keliling ni memang laut aja. Masa tu terasa kocik kapal ni. Baik tenggelam kapal ni, saya fikir la ilaha illallah. Ya, masa tu terasa macam tu. Terasa. Tu yang paling seronok sekali. Momen yang paling menyeronokkan adalah apabila kita dapat peluang solat.
dekat atas kapal. Saya last itu kapal Vietnam, pergi Vietnam, Dragon apa dah nama kapal tu. Dia tak bosan lah untuk 100 orang kan. Ya Allah, Akbar, seronok masa kita nak semayang tu, kita dengar, kita qiyamul lail dulu. Habis ya, setiap kali semayang sunat, tengok kompas. Okey, pusing menghadap sini pula kiblat kapal tu berubah-ubah. Habis semayang, okey senyap pula, dah pusing belakang, dah perempuan nak depan, belakang, perempuan nak belakang kan, macam tu. Lepas tu anak lelaki semua kena pakai seluar, tak boleh kain. Angin kuat, tersingkap, hilang Fatihah orang belakang tu. Yo. Itu. Tapi memang tu pengalaman lah. Lepas yang paling seronok bila kita semayang dekat dek atas tu adalah bila kita tengok macam mana matahari naik. Allahu Akbar. Masa saya pergi yang ke Vietnam tu, saya pergi ke apa nama tempat tu? Halong Bay. Halong Bay. Tempat King Kong tu. Jadi mana King Kong tak nampak? Tu tempat pengamaran lah. Ustaz tak ada King Kong ada. Yelah. Tanya kok ada. Tu saya cakap dengan anak saya tu, kau tengok duit lah. Kau tengok duit kotehnya. Apa bah? Kau nampak tak? Cukup tengok. Ramai orang tak perhati betul-betul. Kenapa bah? Kau tengok tu gambar KLCC tu. Ada gambar kan bandara KLCC. Nampak? Kau nampak tak orang lap tingkap tu? Tak ada bah. Oh, dia cuti ni. Lain kali lah kau tengok. Orang kena menghati je. Abah ni. Dan tu lah gurau kan. Aduh, hai. Kan, jadi makna kata apabila diterima taubat hamba membuat maksiat selain Tuhan pemaaf, dia kata Tuhan Maha mengampun. Lalu pemuda itu menghadapkan kepalanya ke langit dan memanjatkan doa. Pertama dia berkata, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku serta mengampuni dosaku, muliakanlah aku dengan faham dan hafalan sehingga aku hafal setiap ilmu dan ayat-ayat yang aku dengar. Kedua dia berkata, ya Tuhanku, muliakanlah aku dengan memiliki suara yang bagus sehingga orang yang mendengar ayat dariku bertambah iman dalam hatinya meskipun dia berhati keras. Ketiga dia berkata, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, berikanlah aku rezeki daripada sesuatu yang tidak diduga. Kemudian Allah memakbulkan semua doanya sehingga bertambahlah kefahaman dan hafalannya. Ketika dia membaca Al-Quran, maka sedar dan bertaubatlah setiap orang yang mendengarnya. Setiap hari di rumahnya ada segelas minuman yang lazat dan 2 potong roti. Tidak seorang pun tahu siapa yang meletakkannya sehinggalah dia meninggal dunia. Demikianlah ini keadaan orang yang bertaubat kepada Allah. Sungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Orang dulu memang macam tu. Tiba-tiba ada makanan, tak tahu siapa bagi. Tiba-tiba dah ada duit atas meja tu, tak tahu siapa bagi. Tapi semuanya rezeki daripada Allah. Dia yakin semua daripada Allah. Kita hari ni tak pek dah. Dan cucu kau tengok. Dan tak tahu mesin ATM tu ada duit ke tidak. Dan cucu lah, kok ada lah. Macam tu kan, yakin. Pek tak kita macam tu. Saya pernah baik beberapa kali, banyak kali keluar balik kad tu kan. Kadang-kadang duit dah tak ada, tapi cuba kok ada macam tu kan. Tak ada. Tak ada. Tapi makna keyakinan orang dulu, ilmu orang dulu tu kan, dia punya betul-betul lah, dia penghayatan pada ibadah dia macam tu sekali. Dia yakin betul kan. Ada orang cuba tengok macam Piramli kan. Piramli dia punya degama baik-baik dengan orang. Duit dia baru dapat payment, dia nak amal ni, nak raya ni, dia boleh bagi RM200 dekat kalau seorang kru dia yang sedih tak dapat balik raya, dia bagi bukan bagi RM50 setakat tambang kan, RM200 dia ada tu, ambil lah buat balik. Nak tengok mak dia sakit nak raya pula tu, pergi balik tu. Tapi rupa-rupa walaupun dia macam tu, rupa sampai sekarang orang masih lagi suka kat dia, ingat kat dia, mendoakan dia. Ada tahlil, dia tak tahu buat tahlil doa selamat untuk dia. Yang mudah-mudahan kebaikan itu banyak. Cerita Piramli sampai sekarang orang tengok. Kan? Ada yang bawa CD Piramli buat pergi Makkah? No. Tak ada kojo, dia kata takut boring kepala otak tu. Buat takut boring dia bawa. Apa ditahan ke immigration Arab tu? Apa mana CD kau bawa ni? Kau dah tahan, tunggu. CD orang Arab tu play lah, tengok ke video tu. Golak orang Arab tu tengok. Kan ada subtitle golak. Lepas tu dia kata okey tak apa boleh masuk, tapi CD dia tahan. Dia tu orang Arab tu tengok hari-hari. Ni cakap apa kan, tapi memang itulah dia kebaikan-kebaikan ni kan. Cerita Piramli kita tengok hari-hari kan. Tengok ada sekawan satu sampai hafal lah dialog Piramli tu dah. Cakap apa? Ingat dah. Kan ketika baca Quran. Okey dah. Ada sebahagian ulama ditanya,
Apakah seseorang itu tahu bahawa taubatnya itu diterima atau ditolak? Macam mana nak tahu? Boleh tahu tak taubat itu diterima atau ditolak? Lalu ulama itu menjawab, tidak ada kepastian dalam hal itu, akan tetapi ada tanda-tandanya. Bagi orang yang diterima taubatnya, dia sentiasa akan menjaga dirinya dari maksiat. Dalam hati seolah-olah tidak ada kegembiraan dan sentiasa mengingati Allah. Dia macam tak gerak gembira suka-suka benar, tapi dia ingat Allah selalu. Dia suka bergaul dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi orang-orang yang fasik. Jumpa campur dengan orang baik. Contoh datang kuliah duha di Masjid Ibn Abbas. Ni cuma campur orang baik-baik kat sini ni. Mudah-mudahan kan. Dan dia menganggap banyak terhadap dunia yang dia menganggap banyak terhadap dunia yang sedikit. Walaupun dia sedikit, banyak tu apa? Banyak manfaat dari segi ibadah yang dia nak buat. Bukan kata dia bergembira dengan dunia ni, tetapi dia menganggap sedikit pada amal akhirat yang banyak. Kan kalau dia beribadah tu dia rasa lebih banyak kan? Tak, ni sikit ni. Dia mengaji sikit ni. Tu sebab sahabat-sahabat sampai 70,000 kali istighfar sehari. Kita 1,000 tu kira banyak dah tu. 70,000. Buat kan? Tetapi dia menganggap sedikit terhadap amal akhirat banyak, hanya sentiasa terpaut dengan sesuatu yang telah diwajibkan Allah atas dirinya. Dia menjaga mulutnya, selalu berfikir, bersedih dan menyesal atas dosa yang dilakukan. Jadi itu sebab perempuan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat lagi. Itu sebab kena bangun malam, kan? Bangun malam paling kurang kita buat satu malam buatlah sekali. Paling tidak. Nabi pesan apa? Nabi cakap pada sahabat Nabi, dia kata, aku wasiatkan pada kalian 3 perkara jangan kalian tinggalkan. Pertama, puasa pada hari Yaumul Abid, pada hari putih. Yaumul Abid pada hari 13, 14, 15 kalender Islam. Setiap bulan tanpa gagal kecuali hari-hari tasyrik. Keduanya, jangan tinggal solat sunat duha 2 rakaat paling kurang setiap hari. Dan yang ketiga, jangan tinggal paling kurang solat sunat witir 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Bangun malam pun bagus. Bangun malam tu juga mendekatkan kita kepada Allah. Kita rasa nak taubat dengan Allah Ta'ala. Bangun malam. Tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Dapat sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali pun tak dapat, 10 tahun sekali. Letakkan tadi. Kau tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Kau itu pun tak boleh, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Susah mana pula hai. Kan? Tu. Sebab apa? Bila kita ambil masa bersendirian, ingat tak? 7 golongan, kita review balik, kita ulang kaji balik. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah yang tak ada naungan selainnya akhirat besok. Apakah dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Pergi mana-mana pun cari masjid. Kalau pergi ke berjalan, pergi open house, pergi berjalan, pergi beraya, pergi Keduri, masjid sini mana? Nak cari masjid juga. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Sayang suami dia kerana Allah, suami itu sayang isteri dia kerana Allah, sayang anak-anak dia kerana Allah, berkasih sayang semua kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Dah kaya dan lawa kau tolak, yang buruk dan miskin lagi lah tak selera tengok Tentulah kan. Yang keenam, orang yang bersedekah sehingga menyembunyikan tangan kanannya tanpa pengetahuan tangan kiri, maknanya bagi dan merahsiakan sumbangan dia tu. Tak ada heboh-heboh cerita dengan orang. Kan? Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian. Kan? Menangis, pasah pipi dia dengan air mata, mengenangkan dosa-dosa dia. Itu sebab kita bangun malam tu paling senang nangis. Bangun ni nangis dah sebab kena bangun. Macam tu lah. Lepas tu ambil wuduk kan. Ambil wuduk, kita semayang 9 rakaat. Lepas tu duduk je ni lah.
Duduk sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah. Dalam kita istighfar tu terbayang dosa dia bagi. Allah, ngumpik banyak Allah. Aduh. Dan baru kutuk Samsul debat tu itu. Dia khabar Samsul debat ada something dengan Aida Jebat. Tu semua tu. Macam-macam lah cakap. Contoh lah. Dia tak cakap pun ni contoh. Nangis, ya Allah banyak dosa aku, ya Allah banyak dosa. Kan? Menangis itu juga dapat. Saya beritahu insurannya. Siapa yang mengalir air mata ni kan, mengalir air mata, itulah air yang Jibril bagi kepada Muhammad. Wahai Muhammad, kau ambil lah air dalam gelas ni. Air apa yang kau bagi ke aku ni, kau siram kan. Dia siram ke api neraka. Tak jadi dia nak menyambar kita. Nabi tanya, air apa kau bagi ke aku tu? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Soalan bocor. Balik kamu meraung ya. Meraung ya. Pokoknya kau lagi tanya. Banyak dosa. Kan macam tu dah. Menangis. Mengalir air mata. Tu sebab paksakan diri menangis di dunia ni. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata akhirat besok seramai-ramainya manusia menangis sampai keluar air mata darah kerana menyesal, sehingga kan kalau lotak perahu, berlayar perahu tu, dek banyak air mata tu. Tapi masa tu dah terlambat. Nak nangis sekarang. Jangan tunggu. Kang janganlah sampai tak minum lah. Kau jomlah kita minum lah. Tapi ada nak balik menangis lah. Jangan tu tak ada lah macam tu. Kan tak adalah macam tu sampai tak baik pun. Jadi rasa cukup setakat tu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya rahmat Allah itu maha luas. Allah nak bagi ke kita sebanyak-banyaknya. Jadi perempuan yang dikasih sekalian, begitu juga ayahanda-ayahanda yang datang juga ada kat luar tu mendengar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Setakat itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi ada 3 makluman. Pertamanya tentang buku, nanti cakap dengan ajah kita lah, musi kita. Kemudian seterusnya seterusnya pada siapa dekat luar sana, sahabat saya